Profil syarikat. MBSB Sdn Bhd ditubuhkan pada 28 Mac 1995. Permulaan penglibatan perniagaan adalah dalam kejuruteraan dan perniagaan bekalan. MBSB mengembangkan dan mempelbagaikan jenis perniagaan dengan memasuki peruncitan besar-besaran produk buatan kulit. Kemudian MBSB mengambil alih syarikat Miroza Leather Sdn Bhd pada 16 Julai 2004. Kemudian MBSB mengembangkan lagi perniagaannya dalam pemasaran pakaian lelaki dengan mengambil alih AD Trends Sdn Bhd pada 11 Julai 2005. MBSB memasarkan jenama-jenama terkenal seperti Alain Delon, Pierre Balmain, Bots, Body Knits, Josadi, GMX serta Hammer. Seterusnya kita akan melihat produk yang dihasilkan oleh MESB. Antara produk yang dihasilkan oleh MESB ialah berasaskan barangan kulit lelaki dan wanita yang berkualiti. Antaranya ialah seperti beg tangan, kasut, tali pinggang dan lain-lain lagi. Miroza Leather M Sdn Bhd merupakan anak syarikat yang diberi kuasa penuh untuk menjual dan memasarkan produk Miroza. Miroza memiliki akses penuh untuk barangan seperti Alain Delon, Pierre Balmain, Josadi, GMX dan Hammer. Ini merupakan struktur syarikat MBSB Berhad. Di bahagian retailing division, MBSB memegang 100% syarikat Miroza Leather Sdn Bhd dan Activit Sdn Bhd. Manakala dari bahagian investment holding division, MBSB memegang 100% perniagaan syarikat Crystal United Sdn Bhd dan MBSB Capital and Development Sdn Bhd. Di bahagian retailing division, MBSB memegang 100% syarikat Miroza Leather and Sdn Bhd dan juga Activit Sdn Bhd. Di bahagian investment holding division pula, MBSB memegang 100% syarikat Crystal United Sdn Bhd dan MBSB Capital and Development Sdn Bhd. MBSB mengutamakan produk buatan kulit iaitu Miroza Leather Sdn Bhd. Okey, baik. MBSB yang pada asalnya turut bekerjasama dengan sebuah syarikat PC Global Trends Sdn Bhd, okay, telah membuat pengumuman secara rasmi pada 30 Jun 2015 bahawa pemberhentian telah dilakukan ke atas anak syarikat tersebut, okay, berdasarkan beberapa faktor yang perlu diambil kira oleh MBSB. Okey, baik. Pelupusan yang terdiri daripada 408,000 saham biasa bernilai RM1 setiap satu dan mewakili 51% daripada modal saham terbitan dan berbayar dalam PC Global untuk pertimbangan berjumlah RM130,700 sahaja. Okay. Kemudian MBSB mengembangkan perniagaannya dan memperolehi sebuah anak syarikat baru iaitu Activit Sdn Bhd pada 15 Oktober 2015, di mana Activit Sdn Bhd ini juga adalah sebuah anak syarikat yang mengembangkan produk buatan kulit. Okey, baik. Okay, seterusnya kita pergi kepada analisis SWOT. Okey, untuk kekuatan bagi produk Miroza, produk ini telah mempunyai pelanggan yang tetap. Ini kerana syarikat ini telah beroperasi lama, terutamanya di Malaysia. Jadi pelanggan yang ada sekarang ni sudah mencukupi untuk menjadi pelanggan tetap. Yang kedua adalah produk yang dihasilkan berkualiti tinggi setara dengan jenama terkenal. Produk Miroza ni kualitinya adalah boleh dibandingkan juga dengan produk-produk yang terkenal di Malaysia. Contohnya seperti Bonia, Nose dan Vinci. Okey, kekuatan yang ketiga adalah produk yang kompetitif setara dengan kualiti produk yang dihasilkan. Ini bermakna produk yang dikeluarkan oleh Miroza walaupun kulit tetapi ia mampu milik dan boleh dimiliki oleh setiap golongan. Okey, seterusnya kita pergi kepada kelemahan analisis SWOT. Okey, di sini kelemahan yang pertama adalah kurangnya perlindungan paten. Di sini jurujual perlu mempunyai sedikit info tentang produk yang dikeluarkan. Contohnya, sekiranya pelanggan ingin tahu sama ada kualiti kulit yang dikeluarkan oleh produk Miroza ni adalah halal atau tidak. Oleh itu, jurujual perlu tahu bagaimana yang dikatakan produk itu halal. Contohnya, sekiranya kualiti kulit itu dikeluarkan melalui kulit khinzir, jurujual perlu tahu di manakah bukti yang menyatakan kulit itu dikeluarkan dari kulit khinzir. Contohnya 3 titik. Yang kedua adalah reputasi ekonomi yang kurang baik. Sekarang kita tahu Malaysia sedang mengalami masalah ekonomi dan kejatuhan wang ringgit. Jadi
kos penghasilan produk yang tinggi ini akan memberi efek kepada syarikat untuk mengeluarkan produk kerana ekonomi yang kurang baik. Seterusnya, kurang promosi dan pemasaran yang agresif. Walaupun syarikat Miroza ini telah bertapak di Malaysia sekian lama, tetapi masih ada promosi yang kurang. Contohnya di sekitar highway jalan masih ada kurangnya promosi tentang billboard. Okey, seterusnya, produk yang dipasarkan, dijualkan di atas talian tidak memberi banyak pilihan kepada pelanggan. Seperti kita tahu sekarang, kebanyakan produk dijual melalui online, tetapi kelemahannya adalah produk yang dijual melalui online ini tidak memberi banyak pilihan kepada pelanggan. Seterusnya, kita pergi kepada peluang. Peluang yang boleh diambil oleh syarikat Miroza adalah produk yang dihasilkan dapat dikembangkan ke lebih banyak pasaraya yang lebih besar. Contohnya, tidak tertumpu kepada pasaraya seperti The Store dan boleh juga pergi ke pasaraya yang lebih besar, contohnya The Mines. Okey, seterusnya, memasarkan produk ke luar negara bagi meningkatkan penjenamaan setara dengan jenama antarabangsa yang terkenal. Maksudnya, produk ini boleh dipasarkan ke Indonesia, ke Vietnam ataupun ke mana-mana negara Asia. Seterusnya, pembukaan butik yang memasarkan produk Miroza di kawasan elit seperti Pavilion dan KLCC. Seperti kita tahu, produk di jenama luar negara seperti Guess, Prada, kebanyakan dia ada butik sendiri. Tetapi produk Miroza ni belum diwujudkan lagi. Seterusnya, menghasilkan produk yang lebih moden mengikut permintaan semasa pelanggan. Okey, seperti yang kita tahu, produk yang dikeluarkan oleh Miroza ini, pelanggannya adalah lebih kepada dewasa. Ia tidak tertumpu kepada remaja. Oleh itu, syarikat ini boleh mengambil inisiatif untuk menghasilkan produk yang segmennya adalah lebih kepada remaja. Okey, yang seterusnya adalah ancaman. Ancaman yang pertama, kewujudan produk kulit tiruan. Seperti kita tahu sekarang ni di pasar-pasar malam dan di sumber daripada internet juga, banyak produk-produk jenama yang tiruan dikeluarkan yang bergrade AAA. Jadi masyarakat sekarang ni dia tidak melihat kepada harga barang tu tetapi jenama. Walaupun barang tu tiruan tetapi berjenama, jadi mereka lebih berminat untuk membeli. Okey, yang keduanya, persaingan dengan produk kulit jenama yang lain. Contohnya di Malaysia ni produk yang berjenama kulit adalah seperti Bonia, Nose dan Misi. Jadi syarikat Miroza ni perlu bersaing dengan syarikat berkenaan. Okey, yang seterusnya, peraturan baru bagi memasarkan produk di dalam dan di luar negara. Okey, seperti yang kita ketahui, terdapat batasan-batasan seperti penguatkuasaan undang-undang ataupun cukai duty yang dikenakan oleh negara kita dan juga negara luar dalam proses memasarkan produk. Yang kita tahu sekarang ni, setiap negara dia punya undang-undang adalah berbeza. Jadi di sini syarikat akan mengalami sedikit masalah lah untuk mematuhi undang-undang, terutamanya di negara luar lah. Sekian, terima kasih. Analisis kewangan. Pendapatan tahunan MESB Berhad turun 4.98%, pendapatan 91.231 million turun kepada angka 86.6852 million. Bersama-sama dengan peningkatan dalam jualan kos, am dan pentadbiran menyumbang kepada pengurusan dalam pendapatan bersih 15.196 million kepada 1.25 million, iaitu penurunan peratusan sebanyak 91.77%. Nisbah kecairan tahun 2015, MESB Berhad tidak menjana jumlah pendapatan tunai yang baik. Namun syarikat memperolehi jumlah pendapatan terkumpul 3.578 million daripada rekod margin aliran tunai sebanyak 4.13%. Syarikat menggunakan sejumlah pendapatan 2.098 million kepada aktiviti pelaburan dan dibayar sejumlah 2.492 million dalam rekod aliran tunai pembayaran. Dari segi hutang, MESB dari tahun ke tahun, pertumbuhan dalam pendapatan sesaham mulai jatuh sebanyak 91.82 million.
5 tahun pendapatan tahunan per saham, pertumbuhan adalah sejajar dengan industri relatif purata dalam persaingan. MESB Berhad mempunyai sejumlah hutang kepada jumlah nisbah modal 20.28%. Seterusnya saya akan membentangkan itu cabaran atau masalah yang dihadapi oleh syarikat MESB Berhad serta langkah yang perlu dilakukan oleh syarikat. Seperti yang kita sedia maklum, MESB Berhad merupakan sebuah syarikat perwujudan secara besar-besaran produk buatan kulit. Pertama, cabaran yang dihadapi adalah persaingan yang sengit dari pengeluar-pengeluar produk yang sealiran. Contohnya seperti Bonia North. Langkah yang dilakukan oleh syarikat adalah membuat penyusunan strategi yang berperingkat dalam meningkatkan jualan produk dengan cara perluaskan aktiviti pemasaran, meningkatkan kualiti produk serta mengawal harga berpatutan. Seterusnya, cabaran yang dihadapi adalah kekurangan bekalan barangan mentah iaitu kulit 100%. Langkah yang dilakukan adalah tidak menumpukan pada satu atau dua pembekal bahan mentah sahaja. Seterusnya adalah cabaran dihadapi adalah kekurangan modal. Langkah yang diambil oleh syarikat adalah mendapatkan kemudahan pinjaman kewangan daripada bank-bank perdagangan, iaitu ia merupakan institusi kewangan utama yang menyediakan kemudahan perkhidmatan kewangan kepada sektor perdagangan. Masalah atau cabaran yang keempat yang dihadapi oleh MESB Berhad adalah keperluan untuk memenuhi cita rasa atau kehendak pengguna yang pelbagai. Langkah yang diatasi bagi syarikat kami adalah sentiasa menghasilkan produk mengikut peredaran masa dan kesesuaian pengguna. Seterusnya, masalah yang dihadapi adalah dari segi perubahan teknologi yang berterusan, iaitu penggunaan teknologi tinggi dan mempercepatkan proses pengeluaran. Langkah yang dilakukan, kami bersedia menerima sebarang perubahan teknologi yang drastik dan mengatur strategi pengeluaran yang efisien. Cabaran keenam adalah cabaran meningkatkan kualiti produk untuk kepuasan pelanggan tanpa meningkatkan kos pengeluaran syarikat. Langkah yang diatasi adalah syarikat mendapatkan tenaga kerja yang mahir serta kreatif melakukan inovasi pada produk yang dihasilkan. Berikut adalah cadangannya. Syarikat MESB hendaklah sentiasa menjalankan penyelidikan dan pembangunan iaitu R&D untuk menjamin kualiti produk lagi bermutu tinggi dan pasaran. Sesetengah produk kulit yang dijual di pasaran mempunyai banyak tanda pengenalan yang mengelirukan dan palsu serta dilabelkan dengan label tekstil. Oleh itu, syarikat perlu mengambil langkah inisiatif dengan mengetatkan peraturan-peraturan untuk melindungi hak cipta dan paten seperti membuat label kulit yang unik serta sukar diciplak.